Rumah anda nak dekat MOP dan tak pasti sama ada nak jual ataupun tidak. Atau anda ada kes rumit, perceraian, Klub 55 atau rumah nak kena tarik? Jangan risau, kami Detect Team akan bantu anda. Hubungi kami 8774-1551 dan jangan lupa follow IG kami Detect Team SG. Cepatlah, dah pukul berapa? Kata nak pergi viewing. Selamat menonton ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, meriah betul hari ni energi betul Penuh dengan energi. November mah. Ya, faham November. Okey, apa tu? DK Barat. Patutlah dia berenergi. Lupanya semalam dia sambut birthday. Ya. Happy birthday. Thank you. Selamat panjang umur. Happy birthday. Dimurahkan rezeki. Your birthday bila? 4 hari lepas Ustaz. 4 hari. Ya. So, jadi nanti habis ni nanti boleh wish Suzairi sekali. Apa? Upcoming. Okey, 4 tak hari perlu. lagi. Tak apa. Okey. Apa cakap? Jap. Tadi dah roll Dah. Okey. Habis yang nampak yang Zapin tadi semua nampak Buat lagi lah. Dah Masya buat Zapin. Allah. Nanti next week buat ronggeng pula. Dari sana jalan sini. Okey, masuk macam tu. Satu pembaruan. Orang makin berumur, makin sort. Allahu Akbar. Jangan Ustaz Kita Sort dot. Jangan Ustaz. Okey. Okey, semoga panjang umur, murah rezeki. Amin, Kami insyaAllah. tim Amin, Poker insyaAllah. ucapkan lebih banyak job. Thank you. May Allah bless you with abundance of Masya Allah. good health and risk. InsyaAllah. Rezeki Amin, ke amin. risk. Amin. Rezeki. Amin Amin. Thank you very much. Okey. To everybody who congratulate me and Congratulate. yes, Wish. wish me and goodbye. Okey. Allahu Akbar. Okey. Okey. Minggu ni kita nak cakap pasal pengobatan ilmu sihir. Is it? Pengobatan ilmu sihir. Is it? Pengobatan Betul saya cakap pengobatan ilmu sihir. tukang sihir. Pengobatan tukang sihir. Mesti apa tu pengobatan tukang sihir? Yes. Okey. Sebelum Ustaz terangkan, saya nak Nak apa? terbak apa? Saya nak Terbang. bukan. Saya nak Terbak. agak-agak. Tebak. Tebak, ya. Tebak. Ya, pengobatan tukang sihir. Adakah pengobatan tukang sihir tu macam taruhlah saya ajak kawan saya pergi ke suatu orang tu, lepas tu orang tu cuba nak ubatkan tapi dia pun menggunakan kaedah-kaedah yang tak betul. Is it macam tu? Yes, betul. Betul. Dia tukang sihir. Itu pengobatan tukang sihir. Yes, pengobatan tukang sihir. Tu banyak sekarang. Kesian. Saya kesian sekali. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu yang tukang ubat tu? Saya akan siapkan ciri-cirinya, kita akan bukakan list dia satu persatu biar masyarakat ni tak ditipu. Okey. Kita mulakan 20 minit dari sekarang. Sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya based on saya punya pengalaman, ada beberapa pesakit saya yang sampai di charge 5,000. Osho. Osho pula. Masya Allah. Dia you kena faham. Dia untuk programmer dia memang macam itu. Programming, everything diorang ada dia punya shortcut dia. So kalau macam nak control alt delete, itu kalau macam nak shutdown ke nak restart ke apa kan. So macam itu tadi macam masya-Allah dia macam sure. It's part of dia punya shortcut lah. Okay. Sebab ada yang ditipu sampai $5,000. Wah, banyak Yes. So datang rumah, kemudian ditampal inilah, tampal itulah, tampal yang minta nama mak lah, apalah ni semua, gerbak-gerbuk. Tak sembuh juga. Dan dia berikan jaminan. Bila you bayar ni, insya-Allah sembuh dengan izin Allah. Selalu gitu, dengan izin Allah. So saya kesian dan banyak sekali macam gitu kat Singapura ni. So dengan saya buat ni, mudah-mudahan ada kesedaran biar kalau ada benda-benda seperti ini just hati-hati. So tak semestinya scam yang bukan pengubatan selalu kita tahu pasal scam. Pengubatan pun ada scam. Ya.
Cakap pasal scam ni, ada pula sikit hari tu kan. Orang cakap ustaz ni scammer. Jangan. Yes, Jangan cakap tuduh orang sembarang. Ya, true. Bagi yang cakap scammer-scammer tu, kalau rasa macam bersalah, nak minta maaf, silakan DM. Tak kisah. Tak payah lah. tak payah lah. Tapi ustaz maafkan dia Tak ada masalah. Saya ada masalah, saya tak rasa terjejas pun. Okey, bagus. Alhamdulillah. Sebab saya bukan. So, Kalau boleh, if Alhamdulillah. you got nothing better to say, just diam aje lah. Ya. Kalau awak nak cemburu pun, tak perlulah sampai nak fitnah orang cakap macam ustaz ni scammer. Apa scammernya? Ya. Kan? Oh, satu lagi cakap sebelum kita terus masuk ni, saya mencela minta maaf banyak. Ya, Pasal apa tu, ada orang pengobat ni gunakan cara-cara macam gini. Kena hati-hati. Yes, kena Jangan hati-hati. salah jumpa. yes. Kalau ustaz akan terangkan ciri-cirinya macam mana kita nak tahu pengobatan tukang ubat tu betul tidak, nanti ustaz akan terangkan. Tapi sebelum tu saya nak share sikit sebab baru tu hari tu jumpa kawan, diorang pergi macam berobat gitu jugalah. Sikit lepas tu terus macam dia ni pakai macam ustaz macam jubah gitu kan. Cuma dia dapat spot satu yang dia rasa ni macam lain macam je. Apa pasal tahu ustaz? Apa? Ustaz pakai stokin. Ustaz tu pakai stokin Lepas tu yang pakai stokin tu, bawah stokin tu apa tahu? Ayat yang tak sedap, yang tak cantik, yang bermula daripada F. Faham stokin tu bawah kan macam cocok nanti bawah tu taruh benda tu F sekian. So macam dia bertambah, kalau ni ustaz apa ni macam gitu, tukang ubat macam mana ni? Kau pakai gini tapi stokin kau pakai bawa ayat kesat macam gitu. Tu terus dia signal dengan abang dia macam okey, tu sekali je lah, after that diorang tak nak. Oh, ada F word. Ada kat F bawah? word. Dia pakai stokin. So macam Dia tahu ke tak tahu? siapa yang dia tahu tak Perasan? tahu. Yang kawan saya perasan. Ustaz tu? Of course lah, dia yang pakai stokin tu takkan dia tak perasan. So kita tak tahu whether dia tu ustaz betul ke ataupun kan sekarang banyak orang menyamar. Allah alam lah. Tapi alhamdulillah lah. Jadi kawan saya tu tak teruskan. Yes. Okey, kita teruskan Okey. dengan Baik, so kita tengok ini bukan saya yang list down, tapi daripada kitab Sarimul Battar, iaitu karangan daripada ulama Ruqyah, Syekh Abdul Barra. Beliau katakan kat dalam kitabnya, di antara ciri-ciri tukang sihir, pengobatan tukang sihir adalah yang pertama, yang menanyakan kepada si penderita siapa namanya dan nama ibunya. So macam itu. Kalau ada orang you minta tolong checkkan ke ataupun tolong ubatkan ke apa, bila start tanya you punya nama still okey lagi lah. Mudah-mudahan dia minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar sembuhkan nama. Tapi kalau dia minta nama mak sekali, sedangkan you punya mak tak ada kat situ pun, then dia di antara dia adalah ciri-ciri tukang sihir yang nak mengobati. Kenapa? Sebabkan contohnya kita ambil namanya, contohnya Ahmad. Jangan Ahmad. Ahmad bagus. Ahmad bagus kan? Okey. Liverpool. Nama dia Liverpool lah. Habis tak tahu cakap ni bagus. Liverpool. Okey. Nama anak lelaki ke perempuan tak kisahlah. Liverpool lelaki perempuan. Tak tahu macam Liverpool. Okey. Saya punya liver. Liver apa bahasa Melayu? Liver. Paru, Paru. Paruku. Paruku lah paruku. Paruku. Okey. Paruku. Paruku nama anak. Okey. So dalam Islam, jika pasangan mempunyai anak tanpa adanya pernikahan, maka anak tersebut tidak boleh dibinkan kepada so-called macam bapa dia. Tapi dibinkan kepada siapa? Ibunya. Kepada ibunya. Jadi ketika tukang obat minta you punya nama dengan you punya mak punya nama, jadi ketika dia baca tu, dia akan letakkan you punya status sama macam tadi. Maknanya dia tak akan binkan you kepada you punya bapa, tapi dia akan binkan you kepada you punya mak. So contohnya apa tadi? Paruku bin, padahal lelaki contohnya. Paruku bin Sudoku. Nama perempuan contohnya apa gitu kan. Sudoku, mak dia Sudoku. Bin Siti contohnya. Siti. Bin tak baik Siti. Siti nama baik kan Siti. Siti ya, dia tak ada panjang apa. Okay. Contohnya bin
Siti gitu kan. Padahal binnya Abdullah ataupun binnya siapa nama yang baik lah dari bapaknya. Jadi dia akan buatkan you punya status sebagai status yang your parents tak bernikah ketika ada you. Itu. So itu adalah suatu penghinaan sebetulnya terhadap you and your family. Itu yang yang jin ni dorang nak kan. Okay. So kemudian yang kedua adalah mengambil salah satu benda-benda bekas yang dipakai oleh si penderita seperti baju, songkok, sapu tangan dan lain-lainnya. So yang kedua adalah itu, maknanya dia akan ambil, contohnya you nak berubat kan, dia ambil you punya baju. Boleh saya ada kan, awak bawa awak punya baju ekstra, kasih kat saya, nanti saya ubatkan. Pakai you punya baju ataupun pakai you punya, pakaian dalam, suara dalam boleh, ataupun dia minta you punya rambut ke, you punya kuku ke, you punya bekas darah haid ke, ataupun you punya darah biasa pun tak diperbolehkan. So maknanya itu dia adalah dukun ataupun tukang sihir. Kemudian kadang meminta kepada si penderita seekor binatang dengan sifat-sifat tertentu untuk disembelih dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, lalu melumurkan darahnya kepada bahagian-bahagian tubuh si penderita yang sakit atau membuang dagingnya, iaitu bangkai, pada tempat-tempat yang sepi. Ini pun sama. Itu yang kadang ada orang nak penyembuhan ke apa, suruh bawa kambing warna hitam lah, ciri-ciri macam inilah itu, ataupun ayam yang berkaki satu lah, ataupun apa namanya ayam yang kira black and white ke apa, tak tahulah, macam-macam lah caranya. So nanti dia akan sembelih tu, dia akan bunuh tu, tak baca bismillah, dia bunuh, kemudian darah tu nanti dia akan tuangkan di badan. Tapi normally tak tuang begitulah. Dia akan letak di satu cawan ke ataupun bekas tu, baru nanti dia akan siram kat you punya badan. Ataupun tempat yang sakit tu, perut ke apa, ini. Tapi ada juga yang case yang disuruh untuk minum. Tapi tu bukan kat Singapura. Tu mostly kat Indonesia ataupun kat Malaysia. Seperti itulah. So ada because dalam ilmu sihir ni, you need to know. Dalam ilmu sihir, ketika tukang sihir ni, walaupun dia bilang dia nak mengubati ke apa semua, dia akan pakai these two law. The first law is law of similarity. The second one is law of contact. Faham tak? Tak faham. Okay. Law of similarity ini adalah sesuatu yang menyerupai ataupun sama bentuknya. Contohnya voodoo. Tahu voodoo kan? Voodoo muasalnya daripada Afrika kan? Afrika. Dia daripada Afrika, tapi dijadikan seperti patung lah. Kau boneka, aku semangat. Patung? So patung tu nanti dia akan pakai untuk menyihir orang tersebut. Begitu juga Rasul. Rasul pun pernah disihir oleh Labid bin Asam, ataupun ada riwayat katakan daripada anak perempuannya Labid bin Asam, orang Yahudi, berbentuk boneka ataupun berbentuk patung. Itu dipanggil sebagai voodoo, law of similarity. So ada benda-benda kalau untuk tukang sihir ni diorang akan pakai law of similarity lah. So kan pakai voodoo boleh pakai yang candle yang berbentuk seperti manusia pun boleh. Even for medicine pun sama juga. For medicine, let's say kalau we talk about law of similarity, let's say we talk about food ataupun health wise. Okay. Makanan apa let's say talk about walnut. Walnut, you know walnut? Yeah, I know walnut. You know walnut? Yeah. Do you know walnut what is good It's a for? kacang dinding. Walnut. Kacang dinding. Okay. Walnut tu. Okay. Walnut bagus untuk apa? Otak. Untuk otak. Sebab bentuk dia macam otak. Yes, true. Yeah. That's what you call law of similarity. Okay. Ataupun you talk about for Chinese medicine. Diorang punya pendapat, diorang selalu makan consume ginseng. 真的吗？你不可以讲华语哦。我去花哦。Ginseng. Ginseng bagi diorang bagus untuk manusia. Alright. Why?
where's the law of similarity? Bila ginseng tu you cabut daripada tanah ke atas, berbentuk dorang percaya macam macam Groot orang gitu kan? Macam Groot kan, macam orang gitu. So, So that's what they have in their mind, law of similarity. okay. So that's the first thing. Then the second punya yang tadi, yang kalau dia minta macam baju ke apa semua, is under the second law, which is law of contact. Maknanya pernah ada contact dengan badan, dan ketika itu dia mintakan, kemudian ada ritual-ritual tertentu yang dia akan baca, maka akan ada reaksi ketika dipisahkan dan dibacakan. Maka yang kedua-duanya dia akan rasa. So law of contact tersebutlah. So goes to the orang-orang percaya zaman-zaman dulu, waktu zaman Greek ataupun Yunan. Greek tu sebab kita kena faham, okay? Kita sebagai we are the so called microcosmos. Do you know what about microcosmos? Microcosmos, ada satu lagi macrocosm. Microcosm. After you celebrate birthday, all the ayat-ayat you keluarkan Okay, so pasal ini dalam ilmu sihir tau. You Okay. need to understand. So microcosm, cosmos adalah kita. Micro is us, is small. Then cosmos is dia punya alam. Kita adalah alam yang kecil. Okay. Dia ada satu lagi macrocosm, which is alam yang besar, which is the universe. So ambil kata kosmos tu ataupun cosm tu, dia untuk orang-orang dulu, bagi wanita yang datang haid, mereka akan dipulaukan. Do you know that? Oh, tak tahu. Yeah. So that one is the under Greek Oh, okay. punya time. Sampai sekarang dululah. Dulu. Okay. Diorang akan pulaukan, diorang akan letakkan di gua-gua ke, di padang pasir ke, di mana diorang akan letak di tempat-tempat yang tak ada orang. Okay. Dan mereka akan ditandai bagi siapa saja yang datang haid ataupun ada menstruation, dia akan diletakkan di pipi mereka tanda yang merah. Okay. Disebabkan apa? Mereka percaya bahawasanya ketika orang perempuan yang datang haid ataupun datang bulan, ketika mereka lihat ke langit, maka akan ada kerosakan yang ada di kosmos yang besar. So between a micro to a macro. Faham? Jadi ketika diletakkan yang merah tu, maka sejak daripada situ, apa sahaja yang ada kemerah-merahan blush dipanggil sebagai kosmetik. Ya. So dia akan ubah, dia tak panggil kosmetik. So Greek dia akan tukar ke kosmetikos. Dan dia ubah kepada English jadi kosmetik. So seperti itu. Awal sekali because of the blush yang ketika mereka itulah. So mereka dilarang untuk lihat ke langit. Akan merosakkan alam. I see. Okay. So macam gitu. So kalau untuk yang sihir ni memang macam gitu. Dia akan pakai law of similarity ataupun law of contact. So yang tadi yang kita sebut tu adalah law of contact. Okay, understood? Understood. So sekarang siapa yang pakai pipi merah jangan tengok atas Maknanya pakai tu semua dengan datang bulan ya. Pipi merah. Lepas ni ustaz cakap gini, semua tak nak pakai blusher. Okay. Bolehlah taruh colour biru ke, okey. Yang keempat adalah menuliskan rajah seperti wafak azimat. So ada wafak azimat, dia start tu kasih, pegang, bawa ke mana-mana, gantung, masuk dalam toilet pun sama. Saya pernah. Ada orang bilang suruh masuk dalam toilet pun ini kata pengubatnya. Saya ambil tu, saya buka ayat kursi. Wow. Means you bawa ayat Al-Quran dalam toilet. Bukankah itu suatu penghinaan? Itu yang sebetulnya melanggar syariat, menyalahi syariat. Kemudian membaca mantra-mantra yang hanya dapat difahami oleh penyihir sahaja. Maknanya ketika dibaca tu, awal sekali selalu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis tu dah tak tahu dia baca apa. Faham. Jadi, kalau you nak yakinkan lagi, ketika dia start tu baca bismillah, habis tu dia start tu diam, dia tepuk lah. Boleh baca kuat sikit, kita nak dengar lah. Tu teknik dia Macam gitu. Dia tepuk okay. kan. Maaf boleh kuatkan sikit bacaan tak? Kita pun nak dengar jugalah. Jadi bagus untuk kita kalau memang bagus lah. Okay. So macam itu. Tu tips ustaz. So macam itu je. So tepuk. Nanti kalau dia start tu baca, contohnya dia cakap okay boleh. Dia start tu baca benda-benda yang you tak faham, straight away go. Jangan tunggu lama-lama kat situ. Terus jalan je. Okay? Ingat semua,
Jangan memalulah sebab awak nak berubat. Jadi anda harus lakukan sesuatu. Takut nanti mudaratkan diri. Nah, next punya paling popular. Terkadang penyihir dapat menebak dengan benar tentang nama si penderita, tempat asalnya dan persoalan-persoalan yang akan ia tanyakan kepada tukang sihir. Khodam dia dah bagi tahu. Kadang-kadang dia ada dia punya khodam dia. Kadang-kadang dia boleh tahu, contohnya, tak payah bagi tahu. Saya tahu nama awak siapa. Saya tahu awak tinggal kat mana. Ataupun kadang-kadang you baru duduk kan. Saya tahu hajat awak apa. Kadang-kadang baru duduk ke apa. Contohnya, si Fulan yang sihir kan. Ataupun awak ada masalah ini kan. Ada macam, nanti kita macam terpegun macam, ish, dia tahu bila dah start macam gitu, orang tu dia akan percayalah apa yang si tukang sihir tu cakap. So jangan percaya dengan benda-benda macam ini. Itu semua adalah daripada syaitan. Semua syaitan yang bagi tahu. Ya, masa sekarang kat Singapura, mana-mana lah, Singapura, Malaysia, Indonesia pun ada yang mudah percaya pada tukang obat macam tu. Yeah. Kemudian ada berikan kepada penderita kertas-kertas tertentu yang harus dibakar, kemudian asap dia dihirupkan. Ataupun macam itu, ataupun ada wafak ke rendam yang air, direndamkan, minum. Semua tak boleh. So jangan ada macam gitu. So itu saya rasa paling banyak sekali poin-poin ataupun benda-benda yang selalu terjadi di Singapura ni kebanyakannya. Seperti itu. Jadi ingat dalam hadis Nabi SAW, siapa sahaja yang datang kepada tukang sihir ataupun kepada bomoh, ke tukang telik ke apa, kemudian dia percaya kepada apa yang dikatakan kepada olehnya, maka dia tidak menerima apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, iaitu agama Islam. So bahaya. Kalau nak ruqyah ke apa semua, pastikan orang yang obati kita tu ikut kepada syariat Islam. So ikut kepada Al-Quran dan juga hadis ataupun sunnah Nabi SAW ataupun apa yang pernah dilakukan oleh para ulama. So always stay with that. Kadang-kadang dia bukan masalah sembuh tak sembuh tau. Masalah dia adalah apakah Allah SWT reda dengan cara tersebut. Let's say you pernah pergi macam-macam ruqyah syar'iyah, ikut syar'iyah. You macam-macam dah pergi ruqyah syar'iyah, tak sembuh-sembuh. Sekali you pergi dengan yang bukan syar'iyah, maknanya yang tukang dukun ke yang tadi yang disebutkan tu, sekali you sembuh lah. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi diri you. Yang Allah nak tunjuk bahawasanya walaupun macam gini sekarang, Allah dah berikan macam-macam cara yang daripada ruqyah syar'iyah biar awak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak putus asa. Tapi sekarang engkau pilih untuk keluar daripada syariat Islam punya cara dan ambil lah. Kalau engkau nak kesembuhan kan, ambil. Tapi keredaan Allah tu awak tak dapat. Buat apa kan? Kalau ada kesembuhan, tapi keredaan daripada Allah tak dapat, buat apa? Lebih baik ada keredaan daripada Allah, tapi kesembuhan belum lagi Allah berikan, itu lebih baik. Jadi, always stay dengan ruqyah syar'iyah. Hati-hati. Jangan kena tipu. 2,000. Saya pernah dengar sampai 5,000. 5,000 was last week saya dengar. Wow. 5,000 dia kena. Before 2,000. Yang daripada kat Malaysia pun sama juga. So maknanya seorang Singapura, dia berobat Malaysia, dia kena bayar 2,000 lebih dolar. Dia kerja Grab sahaja. Grab food. So dia bayar setengah, lagi setengah lagi dia tak bayar, orang tu tak ubatkan. Dia cakap awak sampai bayar 2,000 baru 2,000 lebih itu baru saya akan ubatkan. Mana boleh macam gitu? Jadi mana orang-orang yang dizalimi ataupun yang ada gangguan, kita boleh bantu, kita bantulah. Kalau memang orang susah dan kita jangan charge. Seperti itu. Okey? Ada lagi? Tak lagi Ustaz. Okey, itu saja. Dah, itu saja. Dan diharapkan semua mulai hari ini ke apa, hati-hatilah kalau ada kawan-kawan ke apa, macam yelah, apa-apa macam ada kesamaan macam Ustaz dah bagi tahu, dah terangkan, kalau boleh kita nasihatkan tersama lain daripada kita terjebak dan tersalah bawa. Ya, okey, insya-Allah. Itu saja untuk minggu ini pasal perubatan sihir. Perubatan Apa tadi? Perubatan apa tadi? Perubatan uskun lah, bagus. Apa Ustaz dukun. Uskun. Uskun. Oh, uskun. Ya. Okey, Jangan itu tengok rupa.
Yeah. Lupa pakai songkok ke apa pakai jubah ke, tak. Sama juga. Tak semestinya nak jadi tukang rawat tu kena jadi ustaz, tak semestinya. Asalkan ikut ruqyah syariah tu dah cukup. Okey, itu saja untuk hari ini. Dan untuk anda di luar sana, diharapkan dapat sedikit sebanyak pengetahuan daripada penjelasan Ustaz mengenai perubatan tukang sihir. Yes. Okey. Dan bagi anda yang nak support kita, jangan lupa seperti biasa anda boleh beli barang-barangan kami, merch kami di puakasg.com. Dan kalau yang ada apa-apa saranan ataupun apa saja, boleh email kepada kami iaitu di puakasg@gmail.com. puakasg@gmail.com. Dan jangan lupa ikut juga kita punya Instagram dan TikTok di Puaka Official. Ya, jangan lupa juga untuk like, share dan juga subscribe. Bolehlah share dengan kawan-kawan untuk follow kita punya YouTube channel kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya daripada Puaka Extra, daripada Puaka, kemudian daripada Puaka Special lah, insya-Allah. Okey. Dan itu ada bell kat situ kan. Nanti just press je, picit je kat situ. Dia picit je. Nanti adalah benda yang keluar. Betul. Dan satu lagi, kalau anda ada apa-apa nak tanya pasal perumahan, anda boleh telefon ejen-ejen rumah kita. Ejen rumah kita pula. Sponsor kita iaitu The Tech Team SG. Ni dia. The Tech Team SG. Ikut Instagram mereka. The Tech Team SG. Macam-macam ni, ada macam lah. gini caranya. Macam mana? So ini kan, The Tech Team picit ni. Following. Follow. Jangan macam tu je gitu. Okay. Dan bagi anda di luar sana, itu saja untuk hari ini. Diharapkan anda semua happy minggu ini. Yang celebrate birthday, happy birthday untuk anda daripada kami tim Puaka. Terima kasih. Yeah. Happy birthday. In advance. In advance. Happy belated birthday. Thank you. Happy birthday. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, bye. So guys, jangan lupa follow IG kami The Tech Team SG. Atau kalau ada banyak lagi soalan nak tanya, boleh hubungi kami di talian 8774 1551. See you next week ya guys.